Okay, now kita kepada topik yang berikutnya iaitu light scattered as photons. Okay, so 2.1 ialah absorption. 2.2 is emission. Dan ni 2.3 is scattering. Okay, scattering, so light tu as dia scattered as a photon. Okay, so ada dua proses yang kita akan consider yang menunjukkan bahawa light ni macam packet, macam particle, macam zarah. So pertama ialah Compton scattering dan yang kedua ialah pair production. So serakan Compton tu nama orang, pair production tu yang penghasilan pasangan. Okay, boleh tengok kepada website YouTube yang saya cagas ni untuk maklumat lanjut lah. Tapi saya explain juga kat sini. Mungkin tak kena dengan awak punya pemahaman, awak boleh pergi kepada recommended YouTube kat sini. Okay, so kita teruskan kepada Compton scattering. Okay, so kita kembali dulu kepada apa yang kita telah pelajari pada topik yang pertama, photoelektrik. So dalam photoelektrik kita dalam photoelektrik kita ada atom kita ada atom, kita ada elektron kat sekitarnya, okay, ada elektron. Okay, so dalam photoelectric effect kita ada light kan. Lepas tu bila light tu kena ke elektron ni keluar. So kita panggil dia photoelektron. Photoelektron iaitu dalam photoelectric effect. Photoelektron. So elektron ni terhasil disebabkan oleh serapan gelombang as a photon. Satu paket dapat satu elektron keluar. So that is photoelectric. Kemudian kita belajar juga dalam topik yang berikutnya ialah X-ray production via Bremsstrahlung. So dalam kes itu kita ada atom juga, so sama juga. Cumanya kita ada apa yang masuk untuk Bremsstrahlung ni. Apa yang masuk ialah elektron kan. Elektron tembak. Okay, elektron tembak. Lepas tu dia break ataupun dia deviate. Kan elektron ni masuk, lepas tu dia deviate. So yang keluar ialah elektron tu sendiri dan juga sampai elektron tu akan berhenti dan dia akan menghasilkan X-ray. Kan? Okay, bezakan antara dua ni. Yang ini light in, electron out. Dan sini electron in, the same electron will go and then the X-ray will be produced. Okay, so bezakan dulu ni. Sekarang kita consider pula yang case yang Compton scattering ni. Compton scattering ni what is happening ialah, okay, sama juga kita ada elektron, ada banyak elektron. So yang masuk ialah light. So yang masuk light. Lepas tu yang keluar light juga dan elektron keluar. Elektron keluar daripada atom. Okay. So apa beza dengan ni dua? Dua dia ni. So Compton, light masuk, lepas tu light keluar dan juga elektron akan terkeluar juga dua. Okay, ada dua. So output dia dua, light dengan elektron. Okay, untuk yang ini Compton scattering. Yang ini tadi X-ray production melalui Bremsstrahlung. Actually X-ray ni kita boleh hasilkan dengan banyak cara. Salah satunya ialah Bremsstrahlung tu lah. Ni ialah proses Bremsstrahlung tu. Okay, Bremsstrahlung. Yang ini ialah photoelektrik. Okay, bezakan antara tiga-tiga tu. Dan semua ni menggambarkan light as a photon. Okay. So apa beza antara dua ni, Bremsstrahlung dengan X-ray ni? So first ialah yang untuk Bremsstrahlung ni yang masuk tu elektron kan. Untuk Compton ni yang masuk ni ialah light. Lepas tu untuk yang X-ray tu elektron yang sama. Dia bukan elektron daripada metal tu ataupun daripada bahan tu yang keluar. Elektron yang sama juga yang deviates dalam masa yang sama dia hasilkan X-ray. Okay, untuk yang case ini light yang masuk, lepas tu light deviates. Light deviates dan satu elektron terkeluar. Elektron yang lemah, dia punya ikatan dia akan keluar. So that is a Compton scattering. Okay, so menurut apa yang kita fahami sebelum kedatangan konsep foton ni, scattering berlaku apabila cahaya masuk ke
ke dalam satu bahan. Kemudian bahan tu ataupun kita katakan molecules ataupun atom ni akan vibrate. Dia gedik-gedik. So sebab dia dah terima dia terima light daripada energy from the light. Dia tergedik-gedik, lepas tu dia pancarkan balik. Okay, dia pancarkan balik cahaya. So menurut kata prediction, apa yang masuk lambda itu juga yang keluar. Okay. So the same, kalau red masuk, red akan keluar. Kalau blue masuk, blue akan keluar. Okay. So ini ialah pandangan daripada pandangan sebelum kedatangan Newton pada konsep quantum ni. Jadi apa yang kita dapat tak betul, tak sama. Which is kalau masuk biru, yang keluar boleh sama ada biru ataupun sehingga merah. Maknanya boleh macam-macam warna keluar daripada interaksi di antara atom, molekul dan materials ni dengan cahaya yang masuk. Jadi scattering kat sini menyebabkan sebenarnya ada perubahan wavelength. So apa yang masuk tak sama dengan apa yang keluar. Dan yang keluar tu mesti wavelength dia lebih panjang. Okay. Bila wavelength lebih panjang, maksudnya frekuensi dia lebih rendah. Kan? So maknanya bila frekuensi rendah bermaksud energi rendah. Okay, so maknanya apa saja light yang masuk, yang terhasil, kita katakan yang scattered, yang diserap dan dipancarkan. Okay, sebab scattering ni maksud dia serap dan dipancarkan balik, scattered. Get and release. So when apa yang kita peroleh daripada eksperimen, apa yang masuk tak sama dengan apa yang keluar. Yang keluar tu mesti tenaga dia lebih rendah dan juga frekuensi dia lebih rendah dan wavelength dia panjang. Okay, sebab E sama dengan hc per lambda. So tenaga dia rendah, lambda akan jadi panjang, memanjang. Dalam masa yang sama juga elektron ada juga elektron yang terkeluar daripada ada kemungkinan bukannya dia mesti, ada kemungkinan elektron juga akan terkeluar daripada atom ataupun molekul itu. Okey, jadi kat situ apa yang kita katakan Compton scattering, itu yang Pak Cik Compton yang menganalisis perkara ini. Jadi macam mana kita nak explain perkara ini, kita kena perlukan konsep foton. Kita perlukan konsep foton sebagai partikel. Jadi apa yang berlaku ialah dalam gambar rajah ni, light scattering by an electron. Okey, so sebelum kita katakan, oleh sebab kita memerlukan konsep partikel, maka kita gunakan perkataan collision. So maknanya light tu as a particle yang kita sebut sebagai photon, dia collide dengan elektron dalam satu atom. So ni ada dalam satu atom lah. Ada nukleus, ada elektron Okay, so kita consider satu benda, satu elektron je. Dan elektron ni at rest. Okay, at rest maknanya dia rehat lah. Tapi sebenarnya elektron tak rehat. Dia bergerak je. Kan? Tapi so kita katakan dia berehat dalam molekul tu. Okay, so ada light datang dan kita menggunakan konsep foton, maknanya dia adalah bersifat sebagai partikel dan partikel dia ada momentum. Partikel dia ada momentum, so P sama dengan M lambda MV, tetapi masalahnya ini buat foton tak ada mass. Jadi kita kena perlukan satu anjakan paradigma di mana cahaya walaupun dia tak ada jisim tetapi dia ada momentum. So sebab kita kata dia memiliki sifat-sifat zarah. Okay, sebelum dia berlanggar dia pun datang ni sebab dia macam zarah juga, zarah dengan zarah collide ni, pop. Dia jadi macam bola bilet. Kan bilet tahu kan bilet? Bilet apa yang pinball ke? Macam tu lah, macam pinball lah. Maknanya kan elektron ni sebab cahaya ni, light ni macam partikel, pop scattered. Scattered. Okay, so kita ada dia scattered. Sini scattered. Recoil ni maksudnya dia memang deviate lah. Jadi dia macam, jadi kita gambarkan proses ini macam zarah. Zarah dan zarah berlanggar dan deviate. So that is the idea of the quantization of light as macam partikel dan dia berlanggar. Jadi kalau kita fikir dia cahaya dia tak boleh berlanggar.
Tu je itulah ideanya. Which is kalau kita anggap dia sebagai cahaya, memang cahaya kita tak boleh explain pun menggunakan konsep cahaya. Kita kena explain menggunakan konsep zarah, di mana dia berlanggar dan kalau pecah dia macam deviate lah kan, ikut arah masing-masing, dia ada angle yang tertentu. Okay, next, macam mana dia orang ni buat eksperimen. Okay, pertama sekali, sebab kita perlukan light kan, kita perlukan light masuk dan light keluar, dan elektron akan terkeluar juga. Okay, so light tu datang dia daripada X-ray, so mestilah tenaga tu cukup kuat untuk dia mengeluarkan elektron. Okay, so tenaga tu cukup kuat untuk mengeluarkan elektron daripada metal tu. Kalau tak kuat, tak keluar lah. tak keluar. Okay, so light tu datang daripada X-ray, so satu cahaya yang kuat X-ray. So X-ray tu macam dia dihasilkan? Daripada proses yang kita belajar daripada sebelum ni. So macam mana X-ray tu boleh dihasilkan? Jadi kita nak hasilkan X-ray. Ini X-ray yang kita hasilkan sebelum ni. So X-ray akan terhasil. So X-ray tu dalam bentuk foton kan? Foton. Jadi foton tu bergerak target ke dalam satu metal ataupun bahan. Dan dia mempunyai wavelength dia lambda. So dia ada energi awal yang keluar tu sama dengan Hc per lambda. Okay, bila dia masuk dalam target, yang akan ada scattered, ada recoil elektron, sama ada recoil elektron, tapi kita tak nak tengok kat elektron ni sebab kita nak study pasal cahaya. Kita tak nak study pasal elektron ni, kita nak study pasal cahaya. So kita tengok cahaya yang scattered. Okay, cahaya boleh scattered dalam macam-macam arah sebab dia random, dia boleh sini. Okay, so katalah dia letak detektor pada sudut yang ini, theta ni. Dan apa yang diukur ialah lambda prime. So lambda prime ni ialah light yang keluar daripada target tu. Okay, dan ikut logik kan, energi. So energi yang dia akan detect ni ialah Hc per lambda prime. Okay, di E prime. So energy, conservation of energy kena dipatuhi. Conservation of momentum pun kena patuhi. Ini bermaksud ini pun ada dia pun ada tenaga dia sendiri kan. Okay, so maksudnya kat sini energy yang masuk kena sama dengan energy of light yang scattered plus the recoil electron energy. So itu kena ikut semua Okay, then daripada situ kita ada Hc per lambda, which is this is Hc per lambda prime. Laju cahaya berubah tak? Laju cahaya tak berubah kan di dalam vacuum. H ni berubah tak? H ni ialah constant, Planck constant, so tak berubah lah. So ni plus dengan ini ialah m elektron. Okay, sorry, ni kita akan tengok nanti Okay, dia ada special sebab dia ialah relativistic. Okay. So awak tengok kat sekarang lambda dia berubah kan? Lambda berubah. Jadi lambda ni mesti lebih panjang kan? Dia lebih panjang sebab tenaga dia rendah. Okay, so tenaga rendah, lambda dia panjang lah. Jadi apa yang kita detect ialah kita akan detect yang ini, cahaya ni. So perubahan, kita katakan perubahan di antara the change in the wavelength is given by this equation. So this is equal to lambda, the change in the lambda equal to Hc per mc 1 minus cos lambda. So lambda ni ialah sudut di mana kita ukur. Okay, jadi lambda yang kita akan lihat akan berbeza lah ikut sudut-sudut yang kita. So kalau kita scan cahaya tu, dia punya energi tu berbeza-beza ikut sudut. Okay. So theta ni diukur daripada sini ke sini theta ni. Theta guna psi kot guna psi. Okay, dia guna psi, dia tak guna theta ni, dia guna benda macam ni. Okay, what doesn't matter as long as you kena tahu yang ini ialah sudut di antara sudut yang straight ni dengan sudut scattered photon. Okay, M ni apa ke benda dek? M. M ni ialah yang ini punya elektron punya mass. So ada kaitan kan, maknanya ada kaitan di antara elektron dengan scattered light dengan light yang masuk. Okay, jadi macam mana dapat equation ni? Macam mana dia dapat equation ni, Dek Non? Susah. Dia tak susah, cuma dia macam tedious lah. Dia banyak remix sikit Okay, so macam mana dapat? Okay, kita boleh buat conservation of energy.
Okay, sebenarnya kita better kita buat apa benda tu, table lah, table. Kita table. Buat table okay. Okay, so kita tengok table untuk sebutlah ni. Okay, untuk photon. Lepas tu untuk elektron. Okay, untuk photon dengan elektron. Ini before and after collision. Okay, so light datang. Ini ada elektron. Okay, ini sebelum. So, cahaya datang. So, bila cahaya datang, maksudnya tenaga secara umumnya, kita belajar dalam topik 1, kita ada energy square equal to PC square plus MC square C square. Okay, ini ialah hubungan di antara energy dengan momentum dengan mass. Okay, recall balik yang ni Jadi, untuk photon, sebelum dia collide, kita tengok energy dia. Energy dia bersamaan dengan, dia tak ada jisim. Oleh itu, dia dapat yang ini. So, E square sama dengan PC square. Ini bermaksud E dia bersamaan dengan PC. So, energy before, energy equal to PC. Okay, so untuk elektron pula, dia tak ada momentum sebab dia kan tengah rehat. So dia tengah rehat, jadi dia ada ni. Jadi energi dia bersamaan dengan MC square. Okay, MC square. Okay, selepas pelanggaran, sama juga. Okay, ini kita pada ambil semula. Selepas pelanggaran, energi dia akan menjadi dia tak ada, memang photon dia tak ada mass kan, jadi ini memang tak ada lah, tapi dia ada momentum, tapi momentum dia kita bagi dia momentum P prime dan C. So energy selepas pelanggaran ialah P C lah. Okay, so elektron pula kan, oleh sebab dia bergerak selepas dia recoil, selepas pelanggaran, maksudnya dia ada momentum. Dan ini memang tentu ada lah, jadi dia bersamaan dengan, saya hanya tuliskan dia E. Okay, E. Which is sebab ada masalah switch nak buat square tu. Okay, so dia bersamaan dengan actually E selepas pelanggaran E square equal to PC square. Bukan P kita gunakan momentum dia lah. Momentum elektron. Okay, momentum elektron C P besar momentum elektron plus MC square kan dia. Gitu. Okay, so kita ada 4 benda kat sini, 4 benda sebelum dan selepas. Jadi kita boleh tuliskan persamaan energi sebagai sebelum PC campur dengan MC square equal to momentum photon punya energi selepas pelanggaran. Selepas pelanggaran tu campurkan dengan E. Macam tu kan. Okay. Kemudian kita dah dapat ni energy. So daripada sini kita akan work out macam mana kita dah dapatkan equation yang ini. Okay, kita nak work out. Okay. Jadi ini equation kita yang utama, energy conservation. So untuk kita nak proceed, kita juga perlukan momentum, conservation of momentum. Okay, jadi kita tengok ni momentum yang momentum of the photon, ni momentum selepas pelanggaran. Ini PE tadi yang besar tadi kan, selepas pelanggaran. Alright, so daripada sini kita boleh buat persamaan. Ni analisis vektor analisis vektor. Kita dapati bahawa okay, so momentum yang asal tu tadi kan, momentum P dia bersamaan dengan kita boleh leraikan dia, kita boleh resolve into P prime dengan P elektron. Okay, ini ialah
Actually kita panggil dia parallelogram. Ini ialah dalam vektor lah. Analisis vektor dalam tingkatan 4 pun ada analisis vektor ni. So maknanya P ni untuk conserve energy, conserve momentum, P ni bersamaan dengan komponen P prime dan campur dengan komponen P elektron, momentum of electron. Jadi kalau kita susun balik dalam bentuk yang lain pula, ini ialah sudut dalam bentuk segitiga, kita boleh pindah-pindahkan sebab analisis vektor ni kita boleh pindah-pindahkan vektor tu kan. So boleh pindahkan ke sini. Jadi awak tengok dah pindah ini akan jadi yang ini. Okay, yang ini akan jadi yang ni. Cuba kita pindahkan ni ke atas. Di sini kan. Okay, so apa perlunya benda ni nanti? Actually kita nak dapatkan equation untuk momentum, which is ini gunakan juga hukum segitiga. Awak boleh tengok hukum segitiga trigonometri lah. Okay, kita dapati bahawa P E square equal to P square plus P prime square tolak 2 P cos. Okay, so ini hukum segitiga. Maknanya awak boleh gunakan ini ialah theta, ini A, ini B, C. Awak boleh ambil, tengok dekat formula segitiga lah. So kita dapati bahawa panjang PE ni bersamaan dengan bla bla bla. Okay, ini equation nombor 2. Kan? Okay, kita ada equation nombor 1, nombor 2 dengan equation nombor 1. Okay, jadi kita nak work out lah dia punya derivation tu. Okay, derivation dia. Okay, so daripada nombor 1 tu kita ada P C plus MC square equal to P C plus E. Kan? Okay, lepas tu kan kita jadikan dia P C tolak P C campur MC square equal to E. Maknanya ini bawa ke sini. Lepas tu kan kita kuasakan 2 dia. Kuasa 2 kan dia. Kuasa 2. Okay, menyebabkan awak kena buat PC tolak PC prime plus MC square kali. So, ni kalikan dengan PC tolak PC plus MC square. Ini bersamaan dengan, okay, tadi tengok mana yang ni, apa ni. Itu tujuan dia kita kuasakan 2 kan dia, sebab dia memang ada kuasa 2 tu. Okay, jadi dia kena jadi macam tu supaya dia akan jadi P elektron square. Saya takut silap. Okay, square lah. Okay, P C square campur M square M C square square. Okay, dia jadi sangat panjang tau. Itu yang dia akan jadi 3. So PC darabkan dengan PC. Lepas tu PC darabkan dengan ni. Ini dia darabkan ni. Okay, kita akan dapat 3 benda. 1, 2, 3. Lepas tu ni darabkan dengan ni. Ni darabkan dengan ni. Ni darabkan dengan ni. So 1, 2, 3. So lepas tu ni darab ni. Ni darab ni. So ada lagi 3. So ada 9 term. Ada 9 term. Lepas tu nanti benda ni awak bawa ke sebelah. Dia akan jadi tolak P square C square equal to M kuasa 2 C kuasa 4. Okay, so awak akan jadi banyak. Ada 9 term. 9 term. Lepas tu awak simplify. Lepas tu awak masukkan equation nombor 2. Awak tengok nanti kan ada, nanti kita akan perlukan benda lah ni. Ni kan PE ni kan. Awak gantikan dekat sini. Gantikan kat dia. Lepas tu dividekan dengan C square. Dividekan lagi dengan P. So divide. Jadi dia proses dia tu awak buat berhati-hati. Dan akhirnya dapatlah equation untuk the shift of the wavelength. Yang ini akhirnya. Ini yang kita nak dapat. So awak cuba dapatkan equation ni dengan proses yang saya sebut tadi tu. Okay. Alright. So kita tengok dia punya contoh hasil eksperimen lah dalam eksperimen. Okay, so katalah yang masuk ni lambda kan, yang keluar ni lambda prime.
Jadi dia ada, kalau kita ukur dekat sini satu sudut tu dia akan ada satu peak, maknanya banyak light yang akan scattered daripada sini pada sudut ni lah. Okay. So ada juga dia pada sudut ni ada juga cara wavelength yang lain, tapi dia ada probability that it has a certain characteristic ciri-ciri wavelength yang akan keluar lah of the target. Okay, kita tengok contoh competence scattering kat sini. Contohnya kat sini awak ada X-ray dalam eksperimen kita ada 0.104. Okey, so maknanya ini kita punya target. Kita datangkan dia wavelength dia ialah lambda equal to 0.164 nanometer. At what angle is the wavelength of the scattered 1% longer than the incident? Jadi ini ialah kita punya garis lah, garis. Lepas tu ada scattered light. Ada scattered kat sini dan lambda dia lambda prime. Okay, so lambda prime ni ialah longer. Dia kata longer, 1% longer. Maknanya macam mana? 101 lah, percent per 100 kan? Jadikan dengan lambda. Okay, so sudut ni, sudut dia berapa? Okay, jadi dekat sini actually satu, ataupun kita boleh buat 1% kan, 1% 1/100. So sebab kita kata longer kan, 1% longer, so 100% is 1 over. So H ni ialah Planck constant, M ni ialah elektron punya mass, C. So 1 tolak cos, okay, kita nak cari yang ini kan. Okay, jadi kita lambda ni boleh masukkan nilai yang ini, masukkan dalam nilai yang tu. Jadi kita boleh dapat dia punya sudut. Pastikan kalau awak nak dapatkan dalam degree, ini awak kena pastikan kalkulator awak tu dalam mode degree. Kalau dalam mode radian, jawapan awak kena dalam radian lah. So dalam, kalau nak buat radian, nak buat degree. Jadi pastikan betul-betul. Okay, so 1% longer, maksudnya macam tu lah. Maknanya ini kita buat 1/100. Tapi kalau dia kata 0.05 longer, maksudnya 5 over 100 lah kan. Saya silap, saya pun okay, kecil lagi lah, 0.05%, 0.05% daripada 0.124. Dan ni kita ubahlah 10 kuasa negatif 9. Okay. Jangan lupa nak ubah pula. Jadi kita akan dapat sudut dia 13 darjah. Okey, jadi kita tengok, kita perhatikan bahawa pada sudut yang besar yang 60 darjah, kalau sudut 60 darjah, dia punya wavelength dia 1%. Kalau yang ini 0.05%. Maknanya pelanggan elektron akan recoil juga. Maksudnya pada sudut yang besar, dia punya light tu lebih, energi dia lebih, energi dia kurang lah kan, lagi sudut dia besar, okay, energi dia akan kurang lah kan. Cuba fikirkan betul ke tak. Alright, so that was about competence scattering. Jadi bezakan di antara photoelectric, X-ray by Bremsstrahlung and competence scattering. So next kita pergi kepada nanti P production.